Okey, boleh tak? Tak dapat juga. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah kita akan lihat untuk majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita tempat yang baik. Mudah-mudahan pekerja-pekerja yang garamnya diberi oleh Allah kemudahan. Kita yang ada dalam hati diberi oleh Allah kemudahan. Jauh daripada segala penyakit dan wabak, jauh daripada negara kita dan negara-negara berdekatan dengan kita. Allah berikan kemudahan rahmat serta ahli keluarga kita dan ahli keluarga kita diberikan oleh Allah SWT petunjuk anak cucu kita termasuk orang-orang yang mengabaikan perintah agama, menjalankan perintah solat dan diberi oleh Allah SWT petunjuk dimudahkan urusan dalam kehidupan, diberikan oleh Allah SWT itu bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang tinggi. Wa'alan yang bersyarikat dan bersyarikat. Okey, kita hari ini dalam bab 362. Bab at-tamyiz fi tahrim sihir, memperkeras keharamannya sihir. Jadi kalau kita tengok bab sihir ni sampai ke zaman kita sekarang tu masih banyak. Tak habis tu. Masih banyak leluasa. Kita akan dengar banyaklah orang akan datang nak minta pertolongan dan doa dan siapa yang boleh ruqyah dan sebagainya. Ada benda-benda ni belum habis daripada diri kita semua lah. Sampai ke hari kiamat ni. Kerana manusia tu ada macam-macam hati, perasaan tu banyak yang tidak dapat ketenangan, mesti nak kena ambil dengan jalan pintas, menggunakan sihir ni. Sihir ni memang salah satu medium untuk meraihkan sesuatu dengan cara yang cepat. Orang nak menyaga ke, orang nak seseorang ke, orang nak sesuatu position ke, semua menggunakan medium yang begitu. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru wa 'allamuna an-nasa as-sihr. Sadaqallahul 'azim. Sulaiman itu tidaklah kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada seluruh manusia. Sampai akhir ayat itu. Jadi kat sini pun pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam pun benda-benda ni sudah berleluasa. Sebelum Nabi Sulaiman pun benda ni sudah ada. Benda-benda yang menggunakan jin. Dalam zaman Nabi Musa ada. Jadi orang kalau tengok Mesir tu akan nampak banyaklah sekarang benda-benda yang orang gunakan untuk mengelak. Seperti ada kadang-kadang ada nampak eye kan, itu eye. Itu eye tu semua orang tengok macam cantik. Orang pergi sana, orang pergi tak pasal-pasal banyak. Itu untuk mengelakkan daripada kena mata. Itu orang beli. Dia macam jenis mata gitu kan. Mata kita tapi warna biru. Dalam blue eye tu lah. Jadi kadang-kadang orang ingat macam cantik orang buat banyak yang beli. Tapi orang-orang kat sana tu cuma cantik untuk elak daripada kena mata. Jadi kadang-kadang tu banyak boleh kuasa dijual kat sana. Dan Mesir tu termasuk negeri pun yang banyak. Kan pada zaman Nabi Musa alaihissalam tu banyak sihir boleh masuk. So kita kalau kita ada pun banyak amalan mesti banyak lah. Bukan untuk nak elakkan daripada benda tak baik ni, tapi amalan tu mesti ada dalam diri lah. Sebagai senjata yang sangat-sangat kuat daripada diri. Terutama baca kaki tu mestilah. Setiap minggu mesti nak baca. Kalau tidak tak boleh baca minggu tu usul ke apa ke, baca berapa hari yang kita boleh. Dia boleh bertahan daripada seminggu ke seminggu. Usul tak apalah tak baca. Tapi bila dah bersih dia baca. So itu dia macam antidote lah. Macam ubat. Dia membantu orang perempuan ni supaya jauh daripada benda-benda yang tidak baik. So dalam surah kaki bagus baca dan kita
fahamlah apa yang terkandung dalam Islam itu. Aku untuk bantu. Selain daripada kalau yakin kita dapat itu, tapi lah. Tapi yakin itu apa-apa waktu tu boleh bantu. Bukan untuk hari malam Jumaat. Sebenarnya malam Jumaat untuk bantu yang yakin lah. Yasin tu untuk apa-apa tu. Kan? Yang semalam tu kalau mak tu nafas tu tak bagus tu, bagi hospital atau kat rumah tu kita bantu Yasin. Baca Yasin untuk orang-orang sakit di kalangan kita. Orang-orang yang nazar supaya mereka tu bisa mudah tahu lisan. Yasin tu untuk kata apa-apa baca dulu. Untuk hajat. Itu kelebihan Yasin. Yasin tu macam solat hajat juga, tapi dalam bentuk bacaan. Solat dalam bentuk solat hajat. Kalau dari segi bentuk bacaan adalah surah Yasin. Itu important baca. So, bila baca dekat gawar pemudah dalam lisan lagu, ada sikit malam kita boleh tidur sikit. Kalau kita start dulu. Nak makan air kawan kita tak boleh banyak. Semalam sedang kasi dia over. Saya 4 kan. Dia tak boleh sampai 4. 3 je. Kalau dah nak masuk 4, dia dah kawan. Tapi dia nampak malam dah berdiri tu. Okey lah kan. Dia pagi start mula kan. Bagus lah baca tak apa. Okay. So, jadikan diri baca. Jadi bila kita dalam keadaan macam orang-orang tua yang sakit apa, kita akan ingat baca je. Kita ingat lain, ingat baca. Walaupun kadang-kadang dia lupa baca Arab tu, tapi kita baca apa kan? Apa kan? So, amalkan bacaan tu apa. So, jadi bila kita lupa pun, dalam masa kita lupa ataupun kita sakit, kita tak ingat benda lain, kita ingat baca je. Itu kelebihan orang yang dekat dengan Quran. Important itu. Okay. Dan bila saya pergi Mesir tu, ya, saksi kita tak pernah tinggal. Pasal bila saya pergi sana, nanti kakak lama ni, sekali kakak saya balik jalan situ baik. Balik jalan sini. Belakang cek tu jalan-jalan. Gitu kan? Saya jadikan amalan saya waktu saya dulu nombor madam kat sana tu, jadikan amalan setiap minggu mesti baca kaki. Itu amalan saya. Ya, jadi kita boleh nampak tak ada takut selain daripada Allah. Yang mana kita jalan tu juga tak takut. Dan kita tahu kita ada Allah untuk menjaga kita. Itu kita lihat. Anak-anak muda semua kan, semua baca daripada awal. Saya benda-benda tak baik tak boleh hinggap tu. Dia tak akan hinggap tu. Percaya tak boleh hinggap tu. Jadi sakit mental lah apa, pasukan orang apa, tak akan dapat hinggap tu. Kalau tak boleh baca pun, tak tahu. Kalau saya dah cakap balik lagi, tak boleh baca, tak tahu pun, buka kasi dia baca. Mak tu kadang-kadang dekat hospital tu, dia dekat kecil tu. Every malam tu, mesti sebenarnya dia tak boleh tidur kan. So, masa tu, saya bukakan sikit, nanti dah masa sama saya baca. Masa kadang-kadang, nak entertain dia, kadang-kadang kita tak dapat nak baca. Jadi kita buka, kadang-kadang dia bertidur. Buka, dan dia minta Allah salam kalau dia nak tidur malam siang dan dia tengok sayang dia. Alhamdulillah macam malam pasal dia pegang dengan bacaan ni. Orang tak baca tak tidur. So dia nampak kelebihan bacaan tu. So kita kena ada berlindung juga dari itu. Kemudian dekat sini sebut An Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ikutan Ibnu Sab'a al-Mubiqat. Qala ya Rasulullah wa ma qala asyirku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati harama Allah bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yawma zahfi wa qalbu muhsanatil mu'minatil ghafilat. Muttafaqun alaih. Ini ada 7 perkara Nabi bilang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah olehmu semua akan 7 hal yang merosakkan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 macam hal yang merosakkan itu? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu menyekutukan suatu dengan Allah. Itu benda-benda yang merosakkan di manusia tu, maknanya perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita masuk neraka. Ini perkara pertama, menyekutukan Allah Ta'ala. Kedua, sihir. Ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Ini banyak orang sekarang anak sendiri pun dibunuh juga. Baru-barunya anak sendiri membunuh. Dah dekat keluarga akad, tapi itu namanya Allah yang takdir. Akhirnya balik kepada mak, kejap je. Dekat tangan mak dia. Macam budak tu mati. Kan? Berapa banyak ada orang
Dia tak bunuh jiwa betul-betul. Jiwa dia dalam tu dia bunuh. Rosakkan jiwa orang. Cakap dengan budak-budak, anak-anak, budak kecil yang kita mengajar, kita apa, tak ada perasaan. Ada yang budak pandai, ada budak tak bagus pandai. Kita rosakkan perasaan mereka daripada kecil, kita rosakkan. Dengan kita kata apa, dia akan rasa rendah diri tu tak bagus daripada kecil tanam. Jadi bila dia besar, dia nak buat apa pun dia rasa tak confident. Tu jiwa sudah dibunuh sebelum memang fizikal dibunuh, jiwa sudah rosak, dah mati. Ya? Itulah, tu bunuh jiwa juga. Cara tak nampak. Kita rosakkan kehidupan orang. Zahir tu rosakkan kehidupan orang. Kan? Kita cakap lah. Semua patrol nafsi ni adalah kalau orang yang kita tak berhak lebih kepada manusia lah yang kita bunuh secara betul-betul. Pancung ke, tembak ke, bom ke. Macam kat mana-mana dia orang bombing IC punya perjalanan mana-mana jemaah kami ada buat dia bom kat mana-mana orang banyak mati. Dia targetkan orang-orang yang ekspatriat ni datang tempat dia banyak yang rosakkan tempat dia, tak suka. Tak mesti pun dulu ya, waktu saya pergi sana dulu satu pas orang bom dekat padang pasir, itu semua turis satu pas. Kenapa tak suka orang datang negeri dia? Nanti dekat tepi-tepi pantai semua nanti tak berbaju apa, nanti orang-orang dia yang kena sekat lelaki-lelaki nanti seolah mak salih apa semua. Salah siapa? Bukan salah mak salih tu yang datang. Kau yang buka kan peluang untuk mereka datang, orang buat lah. Cuma kalau kata restriction tak boleh tu, tak boleh ada 30 apa, tak boleh tu, tak boleh ni, dia taruh. Kalau langgar, tangkap lah. So, balik pada kita yang kita jadi macam pisau lah untuk nak potong apa. Nak merosakkan ke ataupun nak menjadikan manfaat. Tapi aku tak buat. Memang turis banyak nampak kalau dekat dekat depannya tempat-tempat pantai tu kadang-kadang tak pakai wajib untuk kita datang lama-lama ustaz macam dulu belum ustaz lah, belajar datang jalan tepi pantai tu mermaid banyak. Sampai kita cakap jangan tengok. Jalan lah ustaz, jangan tengok. Semua orang berdiri pula nampak. Dia tengok atas lah. Tapi yang bukan teraya orang-orang kan. Tapi bermakna kita yang bukakan untuk orang buat begitu. Kenapa kita tak tahu restriction? Lepas kita marah. Dia tak suka orang tengok dia punya patung-patung banyak. Bukan. Dekat museum tu patung-patung dia banyak. Sama macam patung yang ada dekat tu lah, yang kat Sumber di mana tu, kat Sentosa tu. Universal Studio. Universal Studio kan ada yang besar tu yang dia terangkat kaki dulu. Anak saya kata saya yang ketiga, kenapa mak dia yang pakai tak semua? Kenapa dia membuat macam dia punya baju macam itu? Di jalan-jalan kita biasa macam ini, apa tak batu pula. Sebenarnya tak ada dia punya batu lah. Tapi dia pakai tak bagus lah. Dia nampak. Kenapa dia pakai baju tu? Dia tadi kata tak bagus pakai dah cawat dia. Tu banyak kat Mesir tu. Lepas tu kalau kat museum tu banyak. Salah siapa kalau turis datang memang kau nak attract turis datang, turis bayar kan. Lepas tu tak suka tak boleh. Ingat tau tak? Sekejap lah kalau tak datang pengajian. Lepas tu kau buka dulu tak? So kita sebagai tuan rumah, kita yang kena taruh guideline. Bukan orang yang pertama datang kan. Kita yang kena taruh guideline, kita taruh tak boleh apa, tak boleh apa. Tapi bila kita tak buat apa-apa, dia buat suka hati je, dekat dengan kita, tak, orang tak boleh kita salahkan lah. Macam kita tuan rumah, budak datang, kita cakap, jangan main dekat. Jangan bila-bila orang jangan main depan tu. Ni tuan rumah pun tak cakap apa-apa, okey. Dia pun main lah, budak-budak lah main sama bilik orang, main lepas tu kita bising nanti. Kenapa kita tak kunci ke apa? Jangan main kat luar. Tapi set dia dulu besar. Kita tak tahu set dia dulu besar, kita set dulu. Kan? Ini terbalik pula. Kan? So, banyak mati waktu tu. Umat Islamiyah yang macam dekat Bali, bombing semua. Banyak orang mati. Dia nak target semua orang mati tak suka. Siapa-siapa bekerja tak suka.
tu semua habis. Tower tu, ini tower kan, habis. So itu kita bunuh jiwa yang tidak terhadap hak tu maksudnya bagaimana? Misalnya kalau dia mencuri, kita potong tangan. Kalau dia membunuh orang, dia jatuhkan hukuman bunuh. Itu memang hak lah. Ada undang-undang. Kalau 40 bila 45 kalau bunuh orang, jatuhkan hukuman bunuh. Saya yang bunuh anak dia itu dua-dua ni, bila bapak tiri dan bapak ni boleh didakwa hukuman mati. Kerana bunuh budak. Itu memang hukum asal pun. Kalau kita pun takut orang-orang macam ni, kalau kita lepaskan takut. Jiwa-jiwa anak-anak orang masak adalah tak berberi kemanusiaan. Dengan budak-budak pun orang boleh buat begitu tak ada apa-apa isu kan. Yang dengan budak tu. Jadi patut nasihat lagi para membangun kita pihak mereka kebenaran boleh. Wa aklu riba, makan di sini makan harta riba. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. So harta anak yatim ni kena jaga lah. Riba ni dah terlalu luas sangat lah. Benda-benda yang bukan hak kita ambil itu semua misalnya ambil bribe apa tu rasuah dan sebagainya. Itu semua harta-harta yang tidak halal lah untuk diambil. Kemudian yang tadi masalah harta anak yatim. So anak yatim punya harta, dia suruh kita kalau mahir lah, kita jaga anak yatim, suruh kita gunakan menyatakan. So dia akan satu masa bila tidak terdapat, nanti dia akan bertambah. Kalau tak ada, nanti dia akan kurang. Pasal setiap tahun kita kena bayar zakat. Tapi kalau orang tu mahir tak apa lah. Kalau dia tak mahir, nanti harta jadi lebih banyak kurang pula. Pasal uji, tak tahu bila nak jual, bila macam mana nak perlukan. Kalau tahu perlukan ambil saham ke apa, dia bagus. Harta dia bertambah. Pada satu masa bila budak terdapat, harta tak kurang lah. Kita bertambah. Tapi kalau tak tahu, lebih baik kita diam je. Saya tak tahu nanti kena bayar zakat dia lah. Zakat tu biasanya tak habis kemudian zakat. So nanti waktu satu masa dia dapat nanti jadi sikit-sikit lah. So kalau kita nak masukkan mana-mana skim ke, walaupun kadang-kadang skim tu ada soal juga, ada interest kan. Tapi interest tu kadang-kadang tak berapa banyak. Boleh pergi wakar, pergi masjid, pasti tak masjid. Boleh tahu masjid ada, boleh interest saya. Jadi masjid tahu, dia tak buat beli makanan dan sebagainya. Dia beli macam-macam lah, paper ke, file ke, apa ke, beli ink ke, apa ke, sarung ke, apa. So kita nak beritahu juga. Okay. So, tapi kita boleh meniadakan termasuk skim mana tak bank kan, yang boleh ada ni skim misalnya bank patuh syariat yang ada Islamic banking tu, itu lebih baik lah kalau kita boleh bank dan bank ni yang ada skim dia yang ada Islamic banking. So boleh itulah yang boleh berasakan interest tak banyak. Okay, so lepas tu kat sini sekarang tugas pun ada, boleh buat juga, boleh buat misalnya boleh invest lah dekat tugas PIA itu boleh invest juga, tak invest lah. Itu pun boleh tengok lah masa baru kan itu semua, itu kalau nak jual pun boleh jual. Kemudian kalau tugas tu yang baru ni mat desa mat tu dia ada untuk skim kasih bantuan orang-orang miskin. Dekat beli handphone dia tu dia akan untuk orang miskin tu ni dia akan hantar kepada orang-orang susah ataupun dia punya kata miskin pun banyak-banyak, kita kasih dia duit tu nanti orang akan bagikan pada kata-kata miskin itu desa mat tu. So boleh kita gunakan juga tu kat sini what kawan ni yang mengakui di sini muncul di belakang di soal betul sabuknya peperangan. Ini maknanya lari dan berperang. Perang dengan perang banyak tu dia takut mati dia lari. Tak sepatutnya lah lari daripada peperangan. So kalau kita sebagai ketua, misalnya leader dalam peperangan tersebut, itu yang lari adalah seperti membelok juga lah. Dia sepatutnya tolong kita. Jumlah yang banyak, kalau ada jadi sikit tak? Macam mana?
Kalau kita tahu daripada awal dia sikit, kita akan perbanyakkan kan? Baru kita pergi kan? Tapi ni banyak, zaman Nabi banyak. Dah pergi, tengah-tengah perjalanan balik. Itu golongan-golongan munafik ni. Right? Lepas tu, wakaf pun muksanat dan mu'minat dan wafilat. Serta mendakwa pada wanita yang muhsan, yang baik, mukmin, okay. Lagi seperti mereka itu kita dakwa dia sebagai orang yang lalai ataupun kita dakwa dia berzina. Mereka bukan orang yang baik, tapi didakwa ataupun difitnah dengan wanita-wanita yang tak baik. Okay? Maknanya orang fitnah dia. Itu maknanya Fazkul muhsanatil mu'minat al-wafilat. Wafilat tu maksudnya berlawanan dengan sifat-sifat yang baik lah. Wafilat tu maksudnya lalai. Tapi lalai kat situ maksudnya adalah kita dakwa dia berzina. Kita fitnah dia. Okay? Pasal kalau dah suami cakap isteri itu melakukan zina, apa dia kena buat sumpah. Sumpah tu ada beberapa cara. Last sekali nanti dia kena sumpah. Dia dah kata lah apa yang aku dakwa itu betul, maka laknat Allah dah kepada dia. Kalau apa yang aku dakwa dia tak betul, laknat Allah dah kepada dia. Perempuan tu yang tu isteri dia pun kena sumpah, suami dia pun kena sumpah pula. Kena apa ini lah, sumpah cakap benda macam itu. Pasal apa? Mungkin dia dakwa isteri dia, tapi tak ada bukti. Tak ada bukti, macam mana nak sabitkan? So itu maknanya depan Allah SWT dia jangan main-main. So bila kau nak buat sumpah tu memang betul-betul. Sumpah ni pernah dia buat waktu Anwar Ibrahim dengan yang budak tu. Mereka pernah buat dekat masjid. Semua orang cakap ni sumpah jadi macam mana? Pasal yang kita buat tu, sumpah tu adalah antara suami yang menurut isteri dia berzina. Ini kaduat kan? Lelaki dengan lelaki. Pakai Quran lagi, apa sih tu lah. Jadi mereka make fun lah of this situation kan. Maksud kita pun dah tahu betul tu kan. So, mereka tahap ni betul je, betul. Dan kita pun dikacungkan juga. Waktu tu kan, bawa lah, hilang lah apa. Alamak, memalukan lah. Dua lah, tengok memalukan lah. Bawa hilang, tak tentukan mani tu kat mana. Berlakukan juga orang pula cakap tu pun lelaki macam mana boleh buat tu pun. Dengan sedini lagi tua daripada kau, tenang je lah. Sekejap dia cakap ya, sekejap tidak, sekejap bapak dia cakap ya, sekejap pula tidak. Macam dah cerita dansa lah, kita tak tahu apa. Sampai sekarang, lepas tu masuk pula, lepas tu dapat keluar pula. Lepas tu nak jadi menteri pula. Dalam menteri. Aku tak tahu, kita kaki pula dia buat. Dia buat macam itu, seolah kita ni bodoh tau yang kita tengok ni. Aku kita ni, apa kita? Teruk salah kan? Yang mana cerita Amir pun tak boleh ni. Cerita Amir lempar-lempar sana, jatuh. Apa hero kena tembok lah, pecah kepala hero. Kena kaca, pecah kaca. Kepala dia tak apa. Lompat. Boleh, hidup lagi. Berapa gunung, ke bawah gunung boleh. Maksudnya dah mati jalan. Dia tak ada, dah boleh nampak basikal. Basikal. Nampak motor, ada motor pula. Ada pula motor basikal kat tepi. Siapa yang tinggal kat hutan ni? Ada, dia dah berdua dengan kita sebenarnya. Dia boleh, ada basikal. Itu naik kereta, sebelum sampai, dia dah basikal dah sampai. Sampai sampai. Tapi dia boleh cerita, dia pulang kulit dengan ni. Lagi kita tak tahu dia punya apa dah. Terjadi kita ni. Jawapan buat kita tengok. Masuk punya perbincangan mahkamah semua bawa kan jadi Perdana Menteri. Tak ada kelakar seorang itu. Saya cakap apa yang dia bawa ni? Lebih hebat daripada cerita kami. Kita tengok cerita kami lama-lama semua yang orang post kat kita buat kelakar lah Superman turun Superman dengan Superwoman sama-sama turun ke bumi. Boleh dia turun. Superman begitu. Dia tak ada begini dulu lama-lama. Dia semua dah macam bedekkan kita kan. Tapi pada zaman itu okey tau. Pada zaman ni kita kalau di bawah kita very fine. Sesuai dengan zaman-zaman dia lah.
Contohnya kita kadang-kadang kalau marah lah, kita menuduh seorang tu tanpa bukti, dia buat sumpah ni. So yang diorang buat ni adalah sumpah apabila suami menuduh isterinya seperti melakukan hubungan dengan orang lain atau berzina dan sebagainya. Dia buat sumpah laknat tu. Tak boleh main-main tu. Dekat dunia mungkin kau boleh lepas lah perkataan tak ada bukti kan. Kau tak tahu nak bawa bukti kalau tak ada orang yang nampak melainkan kau seorang. Tapi depan Allah SWT itu bahaya ketika dia cakap laknat Allah atas diri aku kalau tuduhan aku pada dia itu tak betul. Perempuan pun cakap gitu. Laknat aku ke atas diri aku kalau tuduhan suami aku itu betul. Kalau tuduhan suami aku itu betul, laknat Allah tak betul. Tak boleh yang main, pasal tak berani. Jadi itu perkara 7 perkara yang dia masukkan kat sini tadi tu dalam bab sihir kan. So sihir termasuk 7 perkara yang merosakkan. Termasuk juga menyebutkan Allah SWT, membunuh jiwa yang diharapkan. Kemudian memakan kata riba, memakan kata anak yatim, berlari dalam bidang semangat dan juga menuntut perempuan-perempuan yang baik seperti dengan dakwaan berzina. Itu semua perkara-perkara yang sangat-sangat besar lah. Sebab kita jauhkan daripada perkara-perkara itu. Kita nampak orang buat begitu, kita nasihatkan lah. Tapi dekat pintu nak nasihatkan baik. Nanti banyak pula orang agaknya orang attack kita pula. Dia terpaksa dah diam dulu. Apa tadi diam je tak pula. Media tu bukan media yang untuk kita nak membetulkan orang kan. Pasal kita takut kadang-kadang ada kawan yang lebih kurang macam dia. Hari-hari nanti dia attack kita lah. Dia dah tak faham pun juga. Nanti dia attack kita. So lebih baik diam dulu juga. Jadi dalam bab 363 sebelahnya, larangan berpergian membawa musabah nahyu anil musafah bil maskafi ila bilal kufar ila kifa wuku'uhu bi ayyil madu. Larangan berpergian dengan membawa musab, iaitu kitab suci Al-Quran meneguri orang-orang kafir. Kalau dikhawatirkan akan jatuhnya musab itu di dalam Malaysia. Dan ini masa zaman kita tapi zaman sekarang kalau kita nak kasih kawan-kawan kita, make sure diorang tu memang boleh jaga lah. Dia kamu Islam tak semua orang yang tidak beriman pada Allah, tapi memang Islam tak semua. Kadang-kadang banyak juga orang yang bukan Islam tapi baca Quran. Baca Quran. Kita punya presiden dulu. Presiden itu sebelum presiden kita Yaakob ni, dia tu Nadan tu setiap minggu dengan khutbah Jumaat. Bukan semua. Mereka mudah-mudahan lah mereka buka hati atau dengan Allah. Kita tahu untuk mereka semua. Tapi tak semua dah jadi musuh kepada agama. Kadang-kadang kita tengok ada orang macam kadang-kadang saudara jauh kita jadi Islam, tapi kalau anak kita tak jadi Islam dan ini jauh dari Islam, dia datang ziarah kita pula nak kasih dia satu. Make sure lah dia jangan merosakkan kitab tersebut. Saya pernah kasih saudara saya juga. Dia bapak dah berpisah kan, dia duduk dengan mak dia, kemudian tak aman dari Islam. Jadi anak-anak itu dah tak apa. So dia datang ziarah kita dah kasih satu lah. Kemudian dia bilang mak dia masih ada lagi, mak dia dulu pernah berkahwin dengan orang Islam. Dan saya juga belum pernah kahwin. So mak dia tahu dari Quran. So mak dia datang dengan dia. So mak dia bilang ni Quran ni mak dia bilang macam mana kita nak ganti. Walaupun mak dia dah tak percaya kan, tapi mak dia pun tak sembarang lah. Jadi saya bilang kalau ada masjid dekat dengan rumah, taruhlah sebenarnya dekat sana. Jadi orang boleh manfaatkan. So kita tahu orang yang kita kasih tu dia betul-betul jaga. Walaupun dia tak mengamalkan orang, tapi dia jaga. Jadi dia boleh datang sana. Barulah mudah-mudahan mana kita tahu take a very long time mungkin. At least pernah jejak juga masjid tu. Jadi kadang-kadang ada orang tak berpisah dengan kalau tak amalkan Islam. Kembali ke dia, kita tak amalkan Islam. Anak cucu dia pun ikut macam dia. Jadi mungkinlah, mana dah tahu satu masa tu pasal dia nak letakkan di situ. Mana kita pun tak tahu
So saya kan kalau lakukan dekat situ saja. So, kalau tak nak simpan, kalau orang tak simpan, dia taruhlah dekat balik dekat negeri ni. Ya, negeri tak banyak sangat orang banyak musibah macam di Jepun, banyak Jepun. Jadi saya itu kita tahu lah, jangan kita kasih kepada semua orang. Menteri-menteri kita juga yang itu ada juga setengah acara tu, satu acara tu dia nak misalnya farewell punya majlis, salah satu masjid tu dia kasih menteri Moscow tu translation. Ya? So selalunya orang-orang kita sebenarnya dia menghargai orang yang kasih orang tu bukan ajaran agama dia, tapi orang tu kita nak tengoklah orang tu jenis menghargai itu atau tidak. Okay? Orang daripada position mana, orang menteri-menteri yang memang position dia tentang intelligence tahu juga. Kan orang tu nak kena baca juga. Islam ni maksud dia apa, juga apa maksud apa, Hindu maksud dia apa, mesti nak kena understand juga. Jadi dekat sini saya cakap dalam kita kuati ni kita jangan bawa lah satu kepada negeri, misalnya negeri yang memang negeri yang memang kalau kita bawa setiap hari tu macam nak kena monitor atau semua dia check monitor kan sampai monitor semua tak boleh. Itu ya kena make sure lah. Dia jangan bawa kitab tersebut sampai nanti orang ambil orang dibuang juga. Itu kita dah hati-hati. Tak mana negeri yang nak pergi, make sure bila dibawa daripada agama ni dia tak rampas dan dia tidak destroykan. Okay? Kalau kita apply kepada negara zaman kita sekarang lah. Okay? Misalnya yang ada kadang-kadang kat handphone lah, simpan kat handphone aja lah. Sampai tempat tu kita tengok okey, baru kita order ke online, nanti kita balik, kita bagi bawa datang, kita tengok custom ke macam mana. Boleh terima tak kita punya bahan-bahan. Kalau tak boleh jangan bawa. Sampai nanti dia ambil, dia rosakkan, dia buang ke, bijak ke dan sebagainya. Okay, itulah maksud dia. Zaman dulu yang Nabi sebutkan ni, mana ada custom ni tak ada. Kan? Orang kafilah dengan kafilah, bawa barang semua. Ataupun yang Nabi hantar sahabat pergi negeri mana-mana untuk sifatkan dakwah, orang masih tak jaga tak tu baik-baik. Pasal negeri yang orang pergi belum kenal Islam lagi. Jadi dekat sini dia sebut kan, Ibn Umar radhiyallahu anhu maqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man safara bil Qur'ani ila al-fil anhu. Jadi di sini sebut dari beliau Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalau Al-Quran itu dibawa bepergian ke negeri musuh. Itu dia dah sebutlah, kalau kita tahu memang negeri itu negeri musuh yang memang tak suka kepada agama. Apa-apa agama pun tak suka. Ada negeri itu dia komunis kan. Apa-apa agama pun tak suka. So yang bahan dibawa dia kena jaga betul. Mana tak boleh sebarang. Kadang-kadang you ambil apa-apa picture pun dia nak tengok apa barang kau ambil gambar tu. Ini kau mesti nak kena buang. Dia bilang, saya ada nampak satu, tak percaya angkat je. Saya dah nampak satu video lah, di mana, saya dah lupa betul-betul. Dia cakap, apa-apa bahan tu nak kena bilik. Bilik. Bukan nanti dia punya polis nampak, dia tak kasih masuk. Israel semua memang macam itulah. Israel semua orang nak kena. Kadang-kadang dia rapang, dia ambil orang secara rapang lagi, dia tahu tak semua tempat. Tak tahu kenapa dia buat macam tu. Dia nak susahkan. Jadi satu tempat jamaah tu tak boleh pergi mana-mana. Usah ada kawan tu kena angkut kat tepi, tengok orang dia. Kumpulan itu berapa orang tu? Batu habis lah. Ada orang yang kena macam kena. Minggu berapa rasa benar? Dia tahu. Dia pun kena tahan. Kesian lah dalam budak berasa seminggu. Dia tak semestinya dia tahu
Aku kalau tangkap orang untuk berdiri, yang lain tu pun apa factor. You cannot do anywhere. You cannot bergerak kan? Betul? Tak sedar langsung. Kau sadar kan? Terpelik 2-3 orang dia, orang lain tu memang susah sekali. Without any reason. Boleh? Tak tahan itu je. Tak tahan tu. So kalau dah perempuan saja kena usia. Sebab kalau musafir tu untuk anak lelaki tadi yang pengantar pembaca dunia tu kena dengan yang dunia tu kena, maknanya ada 2 lelaki lah boleh tengokkan orang. Kalau tak kesian kan tak boleh. Without any reason. So when you go tempat macam tu, kita check lah back itu. Habis lah terbalik. Terbalik lagi. Banyak kerja orang. Tak ada sebab yang kerja. So you nak keluar pun check masa pun ni. Pula. Nak tengok berapa duit. Mak tu bagi saya tu ada apa-apa peraturan tak? Apa banyak dibawa, tak dibawa. Jangan bawa semua. Maknanya ada lagi dekat page, dekat ban, lah. Pas. Itu tempat lain mak taruh. Kalau tak habis ada dekat part-part tu, guna lagi. Tapi boleh lah, kalau 4 jam dia nak tahan 4 jam, dia boleh kacau dia punya maksudnya balik. Sebab memang ada masa lah. Oh dah check dulu baru tu. Maknanya lama lah. Lagi lama. Ya. Ingat kalau dia nak tahan dulu, waktu tunggu 4 jam tu dia check apa lah. Makan masa kat situ dia tak ada. Dia nak menyusahkan orang. Murah kan? Nak masuk ke biasa tak murah. Tak boleh pergi tempat lain lah. Dan tempat lain dah rasa nak topik pun saya. Satu bazar pun lagi. Tapi itu macam itu lah. So dia ni nak pergi sana, dia tak boleh kepala lagi lah. Okay? Kena tahu, kena respect juga lah. Once dia nak pergi sana kan, itu dia kena pergi sana juga. Dia kena respect bagi orang. Kalau pun dia tak suka, tapi dia nak pergi. Bukan dia panggil pun. Ini kita yang nak pergi. So dia nak pergi, dia nak kena respect orang yang pergi. Itulah cara dia. So anything kena jaga-jaga lah kan. Jangan sebelum nanti rosak kita punya barang-barang agama kita rosak. Macam mereka tu termasuk orang yang tidak dituntut lah. Macam tu bukan agama sama kita tu. Jadi kita kena jaga kita punya belonging barang-barang. Itu pengalaman dia banyak kali. Itu kali juga. Kita nak stamina nak jalan pun banyak. Dia gambar kat atas. Atas ni apa benda tu? Cek semua apa-apa ni. Lepas tu begitu stamina mesti bagus. Banyak tempat kita jalan. Dia tak ada macam transportation banyak untuk invest. Nak jalan tempat tu yang nanti dia semua. Itu dah lama. 86 kan? Tahun 86. Sama. Pakai telefon pendek lah. Macam misalnya dia tak nampak dia terlalu pegang. Jadi kena pakai tudung macam sesen sikit lah. Jangan pakai banyak-banyak kali dia takut. Boleh tak? Ni kasi tu tak. Kakak tahu berapa? Tempat-tempat itu dia punya teroris adalah kebanyakan orang perempuan.
Pasal perempuan dan lelaki dia tak berani. Dan dia punya minister semua, orang atasan banyak mati sebabkan perempuan yang penuh dengan badan dia dengan pun. That's why. Pasal apa? Perbuatan manusia tu menjadikan orang solid. Orang tak berani. Masing-masing dia pun balik ke Singapura. Berapa banyak yang membawa illegal item. Banyak. Kan? Nampak kan Islam masih ni. Boleh check kalau rokok lah. So, jadi, apa itu? Dekat mana? Makcik. Dekat Mulia Pasar. Mana dekat mana? Kalau saya ni makcik tu. Nak berikan budak-budak dia tu anak lelaki dia. Dia orang dulu. Tapi dia kalau boleh kita punya kan mahal. Kita beli dari Singapura pun mahal. Oh, kita bayar pula. Oh, dia bawa masuk Singapura. Betul lah, dia bawa masuk Singapura. That's why bila itu, orang tak berani lagi. Jadi benda-benda macam ni kita kan kalau penuh, jangan bayar sudah. Masih pun ayah apa banyak bau tu. Ayah tu. That's why kalau kita tengok dari segi pengganasan ni semua teknik macam ni, teknik potong banyak adalah orang perempuan sebenarnya. Orang gunakan. Sampai kalau kita tengok pasal hadis kita nak kan, kita nak perempuan ni, kalau umat tu kita nak rosakkan satu bangsa, kita kan tak perempuan. That's why perempuan ni semua pada ketika ini lagi diorang dah takut. Saya nampak macam okey bagus, saya dalam tak tahu. Tak tahu. Jadi disebabkan itu kita tahu kenapa orang cek dengan orang saya ada pengalaman banyak. Pengalaman banyak. Soalnya di satu kita tanya tu, dia dapat lepas. Dia dalam filem kita juga. Lepas dekat custom Metro Putih tu dia dapat lepas. Padahal ada masuk benda tu macam mana lah dengan tahu kat dalam mana lah masa keluar dia dapat masuk. Macam mana dia punya licik. Kalau nak bawa dada yang sorry dada dekat people lah. People apa tulis buka dalam sumbat dalam tahun sumbat. Yang sumbat dalam sop lagi. Nak buka tu dalam grafik ni semua. Nampak tu. Dan itu seperti itu sekali. So kalau orang perempuan ni buat kat mana-mana tu kena jaga lah. Jangan bawa barang. Malaysia pernah satu kali perempuan tu bawa barang. Orang haid dia untuk pergi dia pun tak tahu apa kita. Tak pergi kat sana dia tengok. Kan? Kat Cambodia kemarin ada orang macam untuk cancel tu. Orang-orang ni semua nak pergi. Tak salah orang-orang ni tak ada kerja. Mana-mana dia nak minta pekerja untuk Malaysia. Tak. Ramai kat immigration ni. Masa kalau dapat itu nak kerja. Dia pun tak tahu orang nak langsung ikut dia macam-macam. Maka hati-hati lah. Dia pergi kat tempat-tempat ni. Tipu tu. Nombor satu kan. Nombor satu kan jangan menipu. Itu jenis menipu tu semua. Kalau telah kita buat kerana apa kita individu sendiri punya desire, nanti tetap menipu lah. Masa nanti orang nak kasih bawa apa, dia dah dengar. Singapura naik pada tempat air, tak di bawah. Orang putih tak di bawah. Dengar lah, mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Pasal orang pernah buat dia begitu, pakai air. Hijack, mesti ada orang tak kasih bawa air. So, kerana nilai sertifikat, rosak susun sebelah ni. Masa jangan pandu. Masa kita nak buat apa-apa, kita jangan rosakkan nama baik. Agama kita rasa nanti sampai orang tak percaya. Padahal yang membuat adalah individu saja. Dan keseluruhan. Kemudian bab 364. Haramnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan wadah yang dari perak untuk makan minum. Sini disebutkan dan perak untuk makan minum bersuci dan macam-macam penggunaan yang lain-lain. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyati sidrah inama yujal
يجرب دينه في بطنه نار جهنم متفق عليه. وفي رواية مسلم إن النبي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. Dari Umar Salamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang mukmin dia dari wadah yang terbuat dari perak itu, seseorang yang minum dari wadah yang terbuat dari perak itu harus tidak dia memasukkan api neraka jahanam dalam perutnya. Jadi kalau wadah tu maknanya tinggal masuk itulah air tempat kita tahu air kena jauh daripada benda-benda itu. Maknanya bukan daripada emas perak. Kerana kedua-duanya adalah tempat sahan untuk kita makan minum dekat surga nanti. So dekat dalam dunia jangan buat begitu. Kenapa pun takut akan ada different level. Orang-orang kaya akan makan dalam benda orang miskin. Kadang tak nak sampai jurang kita lari tinggi sangat. Nanti kita makan mewah-mewahan dengan kita punya sahan sekali itu dengan orang-orang miskin jauh berbeza. Jadi itu sebab itu daripada awal sekali Islam kita sudah dididik untuk buat perkara itu. Lelaki misalnya tak pakai barang emas, kita dah buat daripada kecil. Itu amalan. Supaya dia besar dia tak boleh nak minat nak pakai lah. Kan? Kemudian dari riwayat Muslim sebutkan sesungguhnya orang yang makan dan minum dalam wadah tersebut dari emas dan perak itu sebenarnya memasukkan api jahanam dalam perutnya. Maksud dia ahli neraka lah. Jangan ikut. Dan Huzaifah radhiyallahu anhu qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil khamri wal kibas wa syurbi fi al-dhahab wal fiddah wa qala lahum fi dunya wa hiya lakum fil akhirah. Wa fi riwayah fi sahihain an Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu wal-khamri wal-kibas wa la tashrabu al-dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita dari menggunakan sutra tebal dan sutra tipis juga minum dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda semuanya itu untuk mereka itu orang yang tidak bukan Islam di dunia dan untukmu semua nanti di akhirat. Jadi kalau kita jaga itu semua benda-benda makanan-makanan dan tinggal mangkuk yang terbuat daripada emas dan perak dan juga pakaian sutra adalah pakaian orang-orang ahli surga. Okay? Jadi untuk orang-orang dekat dunia ni, orang-orang Islam dia nak pakai apa dia suka untuk mereka dekat dunia. Tapi untuk kamu dekat akhirat nanti dekat surga. Okay? Tak tahu lah. Memang lah. Maka dari Islam ni kan. So kadang-kadang bab itu untuk selamat itu. So hari kat sini bukan untuk perempuan, untuk lelaki saja. Kalau lelaki boleh tak pakai sutra boleh dengan syarat kalau dia tak boleh pakai kain lain. Sakit kulit. Dia je ni. Orang lain. Misalnya kalau dia pakai kain lain dia boleh rosak kulit dan kita tahu. So untuk dia tu boleh. Tapi untuk general punya lelaki tak boleh pakai sutra. Dia ada campuran pun. Campuran pun tak boleh nak tahu berapa banyak. So kalau ada sutranya lebih banyak, aku tak boleh daripada campuran yang buat sigara tu. Dia jadi kecil. Yang macam ada orang telepon dia jadi kecil. Yang ipis saja. Kan? Tapi bonyok tak? Kalau kita ni dia boleh bonyok-bonyok lah. Perbincangan ni tentang seks ni banyak lah. Cuma dia nak sebutkan dia punya perakusan tu tak lebih banyak. Kalau dia lebih banyak seks daripada yang campur tu pun dinamakan tak boleh juga. So you nak kena tahu berapa banyak dia masukkan dalam sutra dengan yang sukan. Macam alkohol juga tak?
um, Perbincangan dia banyak sekali juga. Dia nanti sudah sampai dulu orang tidak ada yang alkohol yang memang jenis orang sekil atau etanol. Dia dia dulu satu dulu. Jadi dia campuran yang nanti itu dia tak boleh buat. Tapi bila masa berganti masa dia berubah daripada asal ini. Dari pencampuran itu nak kena tahu berapa banyak pencampuran alkohol itu dengan yang lain. So kalau tiga je peratusan tiga persen kan. Tiga dah consider lebih lah banyak lah. Kan? Tiga tu dah banyak juga. Pasal dia dah punya peratusan ni kalau lebih banyak daripada asal tu, orang tiga kan tak boleh pakai juga. So perbincangan terlalu banyak sangat dalam bab ni. Tinggal kita menasi bisa kita tak tahu berapa persen yang satu, kita kena tinggalkan lah. Sekarang banyak yang misalnya perfume apa yang tak ada alkohol itu lebih aman lah untuk digunakan. Tapi pada kita fikir-fikir berapa persen betul ke tak betul nak bawa semuanya ke tak. Pasal sekarang sudah ada orang nak ke arah agama, gunakan budak-budak agama dengan cara senang lah, tanpa was-was kan. So dia orang promote benda-benda. So gunakan tu lah. Kenapa nak ambil benda yang zaman dulu mungkin kita tak ada choice. Kan? Tapi kalau perempuan tu nak pakai benda minyak wangi, adakah terlalu important sangat bagi dia benda yang kita pakai? Anda hidup dengan mati pun kita nak fikirkan juga kan? Bukan important kan? So kita cari dah mana yang lebih tak was-was bagi kita nak pakai. So ada orang lain pasal kita juga lah, wanita yang sosial. So tak tahu contohnya berapa banyak. Susah untuk kita nak buat penilaian. Bukan semua orang mahir dalam nak menentukan berapa banyak kita nak orang yang bukan. Oleh itu tinggalkan lah. Ambil yang lebih kurang macam gitu pun mati dia. Dia tak bukan kita. Tahu banyak itu. Imitation kan. Nampak macam itu tapi bukan. Oh banyak tu. Ada hadis yang cakap gitu. Dia ada hadis cakap tentang benda Nabi mention yang dia ada yang mana yang nampak tanda dia macam dia kata dekat kita dia nampak tanda ada yang mana yang tak tanda itu tu Nabi mention untuk satu bagaimana kita kena bagi kan yang perempuan punya dia apa tu dia tidak berbau tapi dia yang mana yang tidak berbau so dia bau dia tak harum tak keluar mungkin dia tak kuat lah jadi untuk self dulu ya tahu betul sebaiknya kan ada masuk dalam mari juga ayah masuk dalam mari itu kan yang dulu yang queen tu bukan dekat yang sahaja lalu kalau dia lah dia tu baca lah dulu check waktu cikgu beli tu tengok kan dekat apa dia kadang-kadang dia satu je baca yang punya surat ni kalau betul tu saya surat dia tak ada dedek dia kan itu semua nak kena kita bila beli nak kena tahu kemudian dekat sini dia sebut dalam riwayat yang lain saya kata Huzaifah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda janganlah engkau semua menggunakan segala tempat atau segala tepis dan jangan pula engkau minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak dan janganlah makan dari piring emas dan piring minyak mangkuk. Dari Anas bin Sirin qala kuntu ma'al Anas bin Malik radhiyallahu anhu in kana qarin min al-majusi faji'a bin fanuzat ala innahu min al-qalam ya'kulu faqila lahu hawwilhu fahawalahu ala innahu min falaj waji'a bihi fa'akalahu rawahu Baihaqi bi isnadin hasan.
Dari Anas bin Sirin katanya, saya bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu berada di tempat 50 orang terhadap agama manusia, itu penyembah api. Lalu dia diberi suatu manisan yang diletakkan di atas madah yang terbuat dari perak. Tetapi dia tidak suka mematahnya. Kepada yang menghidangkannya itu dikatakan, gantilah tempatnya. Kemudian dia menggantikannya dan meletakkan manisan itu di atas wadah yang terbuat dari falangi. Kemudian dihidangkan pada dia. Lalu Anas memakannya. Jadi Anas itu dia ikut apa yang Nabi ajar, walaupun di satu tempat dia dihidangkan dekat dalam wadah yang terbuat daripada perak, maka dia tu tak boleh tak makan, tapi dia tukar tak boleh tak tukar dia daripada benda yang lain. Maka dia tukar kepada benda daripada kayu, maka Anas pun memakan. So Anas betul-betul jaga. Apa yang Anas tak kasih tu, walaupun dia adalah tetamu, tetapi tetamu pun dia tak minta lebih daripada apa yang sepatutnya kan. Dia tu kasih dalam perak, masa dia ingat tetamu. Orang-orang ni biasa makan dalam wadah yang macam itu. So dia minta benda yang bukanlah susah nak cari, benda yang downgrade keluar. So dia tukar dengan piring yang terbuat daripada kayu, maka baru Anas makan. So Anas sebagai salah satu sahabat yang betul-betul jaga perihal makan daripada wadah-wadah yang macam. So kita cubalah ikut sedaya upaya, dan apa-apa akan datang bila kita nak beli sesuatu, jangan kita beli dalam bentuk yang macam. Misalnya perhiasan-perhiasan kulit patung, jenis, itu semua kita elakkan. Kadang-kadang ada kawan-kawan datang daripada kemudian, kan dikasih saya yang cap kuih dia. Apa nama patung? Yang kuih tu kan. Saya bilang saya nak kasih dengan murid saya pun, saya tak boleh nak kasih. Saya pun tak boleh nak display. Saya bilang kan, macam mana? Yang kasih itu instruct juga orang insan kemudian. Dia rasa macam, itu kan sebenarnya. Tapi saya tak boleh berjuang. Aku tak boleh kasih yang tadi, jangan kasih. Ini semua tak payah lah kasih-kasih kita. Sebelumnya kan, tengok datang, dia rasa macam aku suka lah kasih kita. Tapi kita tak pernah beritahu dia. Ini semua dalam bentuk-bentuk perhiasan yang tidak diberikan. Apa kita buat tahu kat rumah bentuk-bentuk kuih tu. Kita ada gambar-gambar kuih lah patut kan. Jadi tak sepatutnya lah. Sepatutnya bagi orang Islam tu mesti nak tahu apa yang boleh nak ajarkan orang. Dan kita pun jika membeli sesuatu, make sure lah kita boleh gunakan dia lagi. Jangan nanti kita jadi susah lagi. Kita nak buang ke, nak apa tu. So kita nak kena ambil tahu tak apa yang supaya kita beli pun tak membantu. Jadi benda tu saya tak boleh nak rasa berzakit. Kita kasih orang pun macam berdosa juga. Walaupun kita kasih dengan manusia orang tu memang berdosa juga. Seolah-olah macam, and then rumailah for you, not for me. Tak bagus juga lah. Macam mandar ala rakai bapak ibu siapa yang menunjukkan benda yang baik, sama macam dia buat. Yang opposite pun sama. Dia buat lu kasih pada orang, pun the same lah kan. Masih lama saya simpan tau. Aku tak nak buat. Aku tak buat. Saya kurang je lah. Buang. Itu mahal tu. Dia kasih banyak. Walau alam sawab kita bisa bersama, insyaAllah kita ada sambung pada masa yang akan datang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min syarri ma yahzus. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa man yasallallahu wa tawakkal as-sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.